Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita nak sambung pembelajaran kita iaitu masih di bab 3 penakulan logik. Okey, sebelum tu macam biasa kita akan imbas kembali apa yang kita dah belajar. Ingat tak apa yang kita belajar hari tu? Minggu lepas kita belajar ingat? Ingat. Okey, kamu boleh rujuk muka surat. Sekejap saya tengok. Buku teks muka surat. Sekejap ya. Muka point. Kamu boleh rujuk muka surat 59 dalam buku teks ya. Okey, cikgu imbas kembali apa yang kita dah belajar minggu lepas. Minggu lepas kita dah belajar berkaitan dengan maksud penyataan. Penyataan tu apa? Penyataan tu ialah suatu ayat yang dapat ditentukan nilai kebenarannya iaitu sama ada dia benar ataupun palsu, tapi bukan kedua-duanya sekali. Maksudnya bila kamu nak tentukan sama ada ayat yang diberi itu penyataan atau bukan penyataan, kamu kena tengok sama ada ayat tu kamu boleh tentukan tak dia benar atau palsu. Sekiranya tidak boleh, maknanya dia bukan penyataan. Okey, contohnya yang bukan penyataan adalah ayat tanya, ayat seru, ayat perintah. Itu tiga ni bukan penyataan. Contoh ni dia tanya, awak dah makan ke belum? Ada tak ayat tu, ayat awak dah makan ke belum tu kita boleh tentukan ke dia benar ke palsu? Tak boleh. Sebab itulah ayat tanya bukan penyataan. Selain tu macam ayat seruan, bukan penyataan. Tolong hantar buku teks. Cikgu arahkan kamu untuk hantar buku teks. Ayat perintah. Tolong hantar buku teks. Kita boleh tahu ke ayat tolong hantar buku teks tu benar ke palsu? Kita tak tahu. Sebab itu dia bukan pernyataan. Ingat ya, pernyataan adalah suatu ayat yang dapat ditentukan kebenarannya. Sama ada dia benar ataupun palsu. Okey, apa yang kita nak belajar hari ini ada kaitan dengan apa yang kita belajar minggu lepas. Okey, hari ini kita nak tengok bagaimana untuk menafikan suatu pernyataan dengan tepat dan bagaimana untuk menentukan nilai kebenaran bagi satu pernyataan majmuk dengan betul. Dua benda kita nak tengok hari ini. Jadi macam mana kita nak nafikan suatu pernyataan? Okey, bila kita nak nafikan satu pernyataan, kita mesti menggunakan perkataan tidak ataupun bukan. Tengok dia kata kita menggunakan perkataan tidak atau bukan untuk menafikan suatu pernyataan. Penafian pernyataan P ditulis sebagai tilde P. Dia macam kalau kita nak nafikan ayat tu, kita nak nafikan pernyataan tu, kita kena guna perkataan tidak dengan bukan. Lepas tu dia punya simbol adalah dia macam ombak-ombak P. Tilde P nama dia. Tilde P. Okey. Okey, jom kita tengok contoh. Okey, dia kata bentuk satu pernyataan tilde P bagi setiap pernyataan P berikut dengan menggunakan perkataan tidak atau bukan. Dia ada dua, kita boleh guna tidak ataupun bukan. Contohnya cikgu tunjuk contoh yang pertama, dia cakap 12 ialah gandaan 5. Macam mana kita nak buat penafian dia? Bila penafian kita guna sama ada tidak ataupun bukan. Kita tambah je perkataan tidak dengan bukan ni dalam ayat yang diberi. So jawapan dia akan jadi 12 bukan gandaan 5. Lepas tu 41 ialah nombor perdana. Jadi kita punya penafian akan jadi 41 bukan nombor perdana. Semua gandaan 5 ialah gandaan 10. Dia akan jadi bukan semua gandaan 5 ialah gandaan 10. Kita just tambah bukan ataupun tidak. Contohnya 0.4 meter bersamaan dengan 400 mililiter. Jadi bila kita buat penafian, kita akan kata 0.4 meter tidak bersamaan dengan 400 milimeter. Macam tu. Jelas tak yang ni? Jelas. Okey, Cikgu Ara okey ke? Kamu dengar bising ke? Ada tak dengar bising-bising? Tak dengar je suara cikgu. Dengar ya? Okey.
Okey, kemudian kita akan tengok macam mana untuk menentukan nilai kebenaran suatu pernyataan majmuk. Pernyataan majmuk tu apa? Pernyataan majmuk ialah gabungan dua atau lebih pernyataan dengan menggunakan perkataan dan atau tidak. Ini sebenarnya pernyataan majmuk ni macam ayat majmuk. Bila dia bagi dua pernyataan, kita nak gabungkan dia. Bila dia gabung, dia akan guna perkataan dan atau. Jadi bila ada dua pernyataan ni, macam mana kita nak tahu dia benar atau palsu? Jadi kita tengok macam mana nak buat. Okay, pertama sekali kita tengok dulu, dia cakap gabungkan pernyataan P dan Q berikut dengan perkataan dan atau. Dan atau. Contohnya dia bagi yang A, dia kata P adalah pentagon mempunyai dua perpenjuru. Lepas tu heptagon mempunyai 4 perpenjuru. Jadi macam mana kita nak tulis tu? Ni penyelesaian dia. Bila dia suruh kita, sekejap ya, ada kawan-kawan nak masuk. Sekejap. Cikgu salah tekan. Astaghfirullahalazim. Kesian kawan-kawan nak masuk, cikgu pergi deny dia. Aduh, cikgu pun. Masya Allah. Kejap ya, kita tunggu kawan kamu tu. Cikgu WhatsApp sekejap. Assalamualaikum. Maaf ya, cikgu terdinai kamu tadi. Cikgu tak accept. Saya salah tekan. Maaf ya. Okey, jom kita sambung. Kejap. Okey, mana dah? Okey. Dia kata gabungkan pernyataan ni, kita nak gabung dengan perkataan dan atau. Pentagon mempunyai 2 perpenjuru, heptagon mempunyai 4 perpenjuru. Bila kita nak tambah, dia suruh kita gabungkan je. Tengok pentagon mempunyai 2 perpenjuru dan ambil pernyataan kedua ni, heptagon mempunyai 4 perpenjuru dan. Okey, bila dia suruh kita guna atau. Okey, pentagon mempunyai 2 perpenjuru atau heptagon mempunyai 4 perpenjuru. Dia dan atau. Gabungkan je. Tetapi bila dia sama macam ni, negatif 4 ialah integer, 2 ialah integer. Bila ada perkataan yang sama, kamu ambil satu je. Tengok ya, contoh dia suruh kita tambah dan. Negatif 4 dan 2 ialah integer. Tak perlu kamu buat negatif 4 ialah integer dan 2 ialah integer. Tak perlu. Bila dia berulang, kamu ambil sekali je. Lepas tu dan. Tambah je dan. Lepas tu kalau atau. Ambil sekali je, berulang. Kalau macam ni dia tak berulang. Tengok ya. Pentagon mempunyai 2 perpenjuru. Lagi satu mempunyai 4 perpenjuru. Sebab tu kita kena ambil dua-dua. Pentagon mempunyai 2 perpenjuru dan heptagon mempunyai 4 perpenjuru. Kalau macam ni ada 2, jadi kita ambil satu je. Tak perlu kita ulang. Jelas tak kelas yang ni? Jelas tak? Ada tak yang tak jelas? Jelas. Jelas ya, cikgu harap kamu jelas. Okey. Sekarang ni sebabkan tadi macam kita belajar minggu lepas, kita belajar pasal pernyataan. Bila kita baca je satu pernyataan tu, kita dah tahulah dia benar atau palsu dengan tengok pernyataan tu betul atau salah. Contohnya minggu lepas kita tengok pasal apa ya? Kejap cikgu tengok balik. Contohnya dia kata 8 lebih kecil daripada 9. Betul tak nombor 8 lagi kecil daripada nombor 9? Betul. Terus benar. Tapi bila pernyataan majmuk, kita akan ada 2 ayat. Tengok ni, macam ni ada 2 ayat. Pentagon mempunyai 2 penjuru, heptagon mempunyai 4 penjuru. Ada 2. Jadi bila ada 2, macam ni kita nak tahu dia benar ke palsu? Inilah jadual nilai kebenaran pernyataan majmuk. Bila kita ada pernyataan yang ada dan dengan atau, kita kena tengok dia punya dua-dua ni. Contohnya, dia kata kat sini, kalau pernyataan pertama kita benar, pernyataan kedua kita pun benar, bila dia guna perkataan dan, dia jadi benar.
Kalau dia guna perkataan atau, dia jadi benar juga. Cikgu bagi tip macam mana kamu nak ingat bila dia ayat majmuk ni menggunakan perkataan kata hubung dan, bila dia salah satu palsu terus palsu. Cikgu minta kamu ingat ya, kamu boleh rujuk muka surat dalam buku teks muka surat 61. Nanti kita akan tengok contoh. Okey, cikgu nak kamu ingat kalau dan dia mesti salah satu palsu terus palsu. Kalau dia atau salah satu benar terus benar. Contohnya tengok ya, pernyataan yang pertama ni dia kata P kita benar. Pernyataan pertama kita benar. Pernyataan kedua kita palsu. Bila ada palsu, bila ayat pernyataan tu ayat majmuk dia guna perkataan dan, salah satu palsu terus palsu. Tengok ya, ada palsu terus palsu. Tapi yang ni benar atau, sebab atau kalau salah satu benar terus benar. Dia ada benar, pernyataan pertama dia benar. Sebab tu dia benar. Kalau ni tengok dia palsu sebab salah satu palsu. Ada palsu. Pernyataan pertama kita palsu. Tapi atau benar sebab atau salah satu benar terus benar. Okey, bila dia palsu palsu juga. Ini je yang berbeza dia. Okey, jadi cikgu bagi kamu tip. Kalau kamu nak ingat, dia punya ayat pernyataan yang menggunakan dan, dia salah satu palsu terus palsu. Kalau atau salah satu benar terus benar. Cikgu tahu masih pening-pening je, kita tengok contoh. Dia kena tengok contoh. Sekejap ya, mana tak boleh pergi ni. Okey. Contoh yang pertama. Okey, dia bagi kita satu ayat. Dia kata 2 dan negatif 5 lebih besar daripada 4. Dia bagi. Lepas tu kita tahu kat sini ada dua pernyataan sebab dia guna perkataan dan. Bila dia guna perkataan dan, yang macam kita belajar tadi, kita buat gabungan. Nampak gabungan. Dia buat ayat majmuk menggunakan dan atau. Okey, kat sini kes yang ni dia guna dan. Jadi kita pisahkan dulu dia. Pernyataan pertama dia nak kata apa? Dia nak kata 2 ni lebih besar daripada 4. So kita pun tulis P kita, pernyataan kita yang pertama, 2 lebih besar daripada 4. Pernyataan kita yang kedua, dia nak cakap pasal negatif 5 ni lebih besar daripada 4. Dia nak cakap macam tu. Jadi kita pun tulis pernyataan kedua kita, negatif 5 lebih besar daripada 4. Okey, bila kita dah dapat dua pernyataan ni, kita nak tengok sama ada dia benar atau palsu. Jadi kita kena tengok satu-satu. Okey, kita tengok dulu pernyataan kita yang pertama. 2 lebih besar daripada 4 ke kelas? Tak, jadi palsu. Kita pun tulis kebenarannya palsu. Okey, negatif 5 lebih besar daripada 4 ke? Palsu, jadi pun palsu. Kita pun tulis palsu. Okey, bila kamu rujuk jadual tadi, kalau palsu, dia terus jadi palsu. Tengok ya, dia guna dan. Jadi pernyataan kita pertama tadi palsu. Pernyataan kedua pun palsu. Jadi palsu, jadi palsu. Macam tu. Kamu cuma kena ingat kalau dia guna dan, salah satu palsu terus palsu. Kalau dia guna atau, salah satu benar terus benar. Okay, kita akan tengok contoh nanti. Sebab itulah akhirnya gabungan ayat ni, pernyataan ni, kita katakan dia palsu. Tapi nak tahu dia palsu ke tak, kena tengok satu. Pernyataan pertama dia palsu ke tak, pernyataan kedua dia palsu ke tak. Barulah kita boleh tentukan bila dia P dan Q ni, 2 dan negatif 5 lebih besar daripada 4 ni, palsu. Kita tahu kebenaran dia palsu. Okey, kita tengok contoh lain. Okey, contohnya dia bagi 4 tolak negatif 7 sama dengan 11. Atau 4 tambah 7 sama dengan 16. Sama dengan 11. Okey, kita pun tulis. Dia ada 2 kat sini sebab dia guna atau. Jadi ini adalah pernyataan pertama kita. P tolak negatif P kita sama dengan 4 tolak negatif 7 sama dengan 11. Benar. Kalau kamu tekan kalkulator, dia betul. 4 tolak negatif 7 sama dengan 11. Okey, benar. Lepas tu 4 tambah dengan 7 sama dengan 11. Benar ke palsu? Benar. Jadi pernyataan kita ni, kalau atau ni benar ke palsu? Kalau atau salah satu benar terus benar. Ni dua-dua dah benar. Benar jadi dia.
4 tolak negatif 7 sama dengan 11 atau 4 tambah 7 sama dengan 11, benar pernyataan dia. Sebab dua-dua benar. Okay, kita tengok contoh yang kalau dia ada palsu. Okey, sekarang dia bagi X tambah 3 lebih kecil daripada X tolak 5. Dia bagi. Dan dia kata 99 ialah nombor ganjil. Dia bagi. Lepas tu pernyataan kita yang pertama, sekarang kita kena tengok dia guna dan. Jadi ada dua pernyataan kat situ. Okay, pernyataan yang pertama adalah X tambah 3 lebih kecil daripada X tolak 5. Macam mana kita nak tahu ni? Benar ke palsu ya? Okay, kita pun andaikan. Andaikan X kita ni sama dengan apa-apa nombor. Okay, awak nak nombor apa? Awak bagi cikgu satu nombor. Apa-apa nombor? 4. Okey, kita pun andaikan X ini sama dengan 4. Jadi kita pun tengok. Kita tengok dulu sebelah sini. Sekejap ya. Okey, contohnya sebelah sini. Cikgu letak X sebagai 4. Jadi 4 tambah 3 sama dengan apa kelas? 7. Okey, kalau sini 4 juga, 4 tolak 5 sama dengan berapa kelas? 4 tolak 5. Negatif 1. Negatif 1. Jadi negatif 1 lebih besar ke daripada 7? Tak, sebab itulah dia palsu. Macam tu kita nak tentukan bila dia bagi kita macam ni, macam mana nak buat ni? Kita tak tahu nilai X dia. Jadi kita andaikan satu nombor, tapi satu nombor tu masukkan untuk nilai X ni. Sebab ini X, ini pun X. Jadi kita tengok, contohnya macam kamu bagi cikgu nombor tadi, nombor 4. Jadi 4 tambah 3, 7. 4 tolak 5, negatif 1. Tapi dia kata kat sini, nombor sini lebih kecil daripada nombor sini. Jadi kalau sini 7, takkan 7 lebih kecil daripada negatif 4? Sebab itulah dia palsu. Kalau kamu cuba nombor lain pun dia akan dapat sama. Contohnya cikgu cuba X ni sama dengan 2 lah. Cikgu nak cuba X ni sama dengan 2. Jadi X ni 2, 2 tambah 3, 5. 2 tolak 5, negatif 3. Jadi 2 tambah 3 ni 5. 5 lebih kecil ke daripada negatif 2? Tak, palsu. Sebab itulah dia akan jadi palsu. Sebab apa-apa nombor pun kamu cuba, dia memang akan dapat nombor yang depan ni lebih besar daripada nombor yang belakang. Sebab itulah dia terus jadi palsu. Jelas tak kelas ini? Jelas tak? Jelas. Okey, cikgu harap kamu jelas ya. Lepas tu dia kata 99 ialah nombor ganjil. Macam mana kamu nak tahu 99 ni nombor ganjil ke tak? Kamu bahagikan dengan 2. Kalau dia ada perpuluhan, maknanya dia bukan nombor. Kalau dia ada perpuluhan, maknanya dia adalah nombor ganjil. Sebab nombor genap boleh darab dengan bahagi dengan 2. Macam 2 nombor genap ya. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Genap. 2, 2, 2, 2, 2, 2 macam tu. Semua nombor genap boleh bahagi dengan 2. Jadi bila nombor ganjil adalah nombor yang tak boleh bahagi dengan 2. Contohnya kamu tengok. Kamu nak tengok 99 ni nombor ganjil ke? Nombor genap ya. Kalau 8 nombor genap. Kalau 9 nombor ganjil. Kalau 10 nombor genap, 11 nombor ganjil. Takkan kamu nak tengok satu-satu sampai 99? Banyak kan? Jadi tip dia adalah bila kamu nak tahu dia ganjil ke genap, kamu ambil nombor tu, bahagikan dengan 2. Okey, cuba kamu bahagikan 99 bahagi 2 dapat berapa kelas? 49.5. Nampak tak dia ada 49.5. Bila dia ada 0.5, maknanya dia tak boleh membahagi secara tepat. Sebab itulah dia adalah nombor ganjil. Contohnya kalau kamu buat 98. 98 bahagi 2 dapat 49. Terus dia nombor yang tepat 49, tak ada perpuluhan. Sebab itulah dia nombor genap. Dia akan jadi genap, ganjil, genap, ganjil, genap, ganjil. 1 nombor genap, 2 nombor ganjil, 3 nombor 1 nombor ganjil, 2 nombor genap, 3 nombor ganjil, 4 nombor genap. Nampak tak? Sebab tu 98 adalah nombor genap. 99 adalah nombor ganjil. Tip dia kamu bahagi je 2. Kalau dia tak boleh bahagi 2, ada perpuluhan, maknanya dia adalah nombor ganjil. Sebab itulah dia pernyataan ini benar.
Okey, jadi kamu nak tengok kesimpulan akhir dia, pernyataan ni benar ke palsu. Kamu tengok kat sini, dia dan. Bila dan, cikgu cakap tadi, bila dia dan, ada salah satu palsu terus palsu. Pernyataan pertama kita dah palsu. Sebab itulah kebenaran untuk pernyataan ini jadi palsu. Sebab dia guna dan. Dan ni salah satu palsu terus palsu. Pernyataan kita pertama palsu. Yang kedua kita benar. Tapi sebab dia guna dan, cikgu cakap dan tu salah satu benar, salah satu palsu terus palsu. Sebab itu kita dapat palsu. Kejap ya, ada kawan-kamu nak masuk. Jelas tak kelas setakat ni? Jelas tak? Boleh tak? Kamu faham tak ni? Kenapa dia benar, kenapa dia palsu? Ni. Sebab kita guna dan. Macam jadual ni, jadual tadi ni. Ni. Okey, bila kita guna dan, salah satu palsu terus palsu. Kita ada dua pernyataan kan tadi. Sebab tadi ada palsu. Pernyataan pertama kita palsu, pernyataan kedua kita benar, terus jadi palsu. Sebab tu dia palsu. Okey, tak apa, kita tengok lagi contoh lain. Okey, jelas tak kelas yang ni? Ada tak apa-apa nak tanya? Tak ada. Tak ada, jelas ya? Tak ada. Okey, kita tengok contoh yang lain. Okey, dia bagi kita kat sini. Sekejap ya, cikgu keluar kat laser dia. Ya. Okey, dia bagi kita 5 darab 5 darab 5 sama dengan 5 kuasa 3. Atau punca kuasa 125 sama dengan 5. Okey, ini kita kena kira. Okey, dia ada atau, maknanya ada dua pernyataan kat sini. Okey, kita ambil dulu pernyataan yang pertama. Okey, pernyataan yang pertama ni dia cakap dia kata 5 darab 5 darab 5 sama dengan 5 kuasa 3. Okey, macam mana kita nak tahu dia benar ke palsu? Okey, cikgu nak kamu tekan kalkulator 5 darab 5 darab 5 dapat berapa kelas? Tekan. 125. 125 dan 5 darab 5 darab 5 125. Okey, kamu pun tekan 5 kuasa 3 dapat berapa kelas? 125. 125 sama tak? Sini sama tak dengan sini? Sama. Sama, sebab itulah dia benar. Cerita kita dah semak dia. Okay, ni dapat 125. Sini pun dapat 125. Okey, cantik, benar. Kita tu kasih dia benar. Okey, sekarang kita cuba pula. Kamu buat punca kuasa 125. Dapat tak 5? Kamu tahu tak nak tekan punca kuasa? Tekan ni, yang ni. Tak dapat. Tak dapat. Tak dapat kan? Bila kita buat punca kuasa 125, kita akan dapat tekan macam ni ya. Nampak tak? Macam ni. Kamu akan dapat 11.18 sifar 3 bla 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 nombor kat belakang. Tak dapat. Sebab itulah dia pun jadi palsu. Ni tak betul. Kita pun tulis palsu. Jadi kita nak tahu kebenaran dia akhirnya kalau dua-dua ayat ni benar ke palsu. Okay, sekarang kita tengok dia adalah guna perkataan atau ayat gabungan dia. Okay, kita pun tulis 5 darab 5 darab 5 sama dengan 5 kuasa 3 atau punca kuasa 125 sama dengan 5. Okay, bila kita guna atau, salah satu benar terus benar. Tengok ni dah ada benar. Ini palsu. Tapi sebabkan dia guna atau, lepas tu dia ada yang benar, sebab itulah dia jadi benar. Kamu kena ingat yang tu je. Kalau atau, salah satu benar terus benar. Contoh dia cikgu bagi situasi lah. Contohnya okey, contohnya cikgu sedang mengajar. Lepas tu atau cikgu tengah makan. Lepas tu ayat tu pun cakap cikgu sedang mengajar atau cikgu tengah makan. Lepas tu kamu pun tengok, oh cikgu tengah mengajar. Betul lah cikgu tengah mengajar. Tengok cikgu tengah makan ke? Tak. Jadi bila dia kata ayat tu kata cikgu sedang mengajar dan makan atau makan, boleh jadi benar sebab cikgu memang mengajar pun. So dia kata salah satu je atau. Contohnya Ali tengah makan. Okey, Ali tengah makan, betul Ali tengah makan. Atau Ali tengah berlari. Jadi dia salah satu. Kalau Ali tak makan, Ali tengah berlari. Tapi Ali tengah makan. Betul lah. So dia cakap atau. Dia tak kata pun dan.
Dia tak kata pun dua-dua. Kalau dan tu contohnya Ali tengah makan dan Ali tengah tengok TV. Contohnya Ali tu tengah makan tapi dia tak tengok TV pun. Situasi dia yang sebenar. Jadi bila dia guna dan, dia akan jadi palsu sebab dia tengah makan. Tapi dia tak tengok TV pun. Contohnya macam itulah situasi dia. Okey. Bila dan ni kena dua-dua benar baru dia benar. Sebab tu kalau cikgu nak kamu ingat, senangnya kata mudahnya, bila perkataan dan salah satu palsu, dia terus jadi palsu. Kalau atau salah satu benar, terus jadi benar. Kita ada dua pernyataan kat sini kan. Sebagai ini benar, sebab itulah dia jadi benar. Sebab dua pernyataan kita ni, salah satunya benar. Jelas tak kelas ini? Jelas tak kelas? Jelas. Jelas ya? Okey. Kita nak cuba aktiviti pengukuhan. Okey, kamu boleh buka modul kamu, modul buku A, muka surat 17. Jom kita buat sama-sama. Sekejap ya. Buka cikgu punya. Okay, cikgu bagi masa untuk kamu prepare buku. Oh, besar sangat pula ni. Kita nak tengok praktis di SKP 3.1B. Kat buku modul. Buku modul ya. Okay, cikgu bagi kamu masa untuk buka buku modul. Kita nak buat sama-sama. Buku A tu buku B cikgu. Buku A. Muka surat 17. Buku A ya. Kita buat sama-sama. Sekejap pen cikgu. Buku A muka surat 17. Tengok yang bawah tu. Praktis 3.1B. Saya cikgu nak ambil pen. Okey. Dah sedia ke kelas? Ya. Okey, jom kita tengok yang pertama ni. Sekejap, mana pen cikgu? Pen cikgu tak keluar. Okey. Cikgu cuba tulis, boleh tulis tak? Okey, boleh. Okey. Tadi kita belajar, yang pertama kita belajar berkaitan dengan kita nak nafikan kita nak buat satu penafian. Okey, dia kata kat sini contohnya, dia kata okey, dia kata bentukkan penafian. Ini tilda P. Nama dia ombak-ombak P ni tilda P nama dia. Bentuk satu penafian bagi setiap pernyataan yang berikut dengan menggunakan perkataan tidak atau bukan. Contoh dia bagi contoh. 12 mempunyai dua faktor perdana. Okey, bila kita buat penafian, dia akan jadi 12 tidak mempunyai dua faktor perdana. Tambah tidak je. Tambah tidak je. Okey? Okey, 9 ialah nombor ganjil. Dia akan jadi apa kelas? 9 bukan nombor ganjil. Betul. Okey, dia akan jadi 9 bukan nombor ganjil. Nombor ganjil. Tulisan cikgu buruk sikit kalau tulis ni. Okey. Okey, ni 36 ialah nombor kuasa 2 sempurna. Dia akan jadi apa kelas? Bila kita buat penafian, dia akan jadi 36 bukan kuasa 2 sempurna. Betul, bagus, pandai, senang aja kamu ni. Sekali aja terus dapat. Okey, kamu pun tulis 36 bukan nombor kuasa 2 sempurna. Okey, 2. Cikgu tertinggal. Kamu kena follow betul-betul ya. Jangan ada words yang tertinggal. Oh, tak boleh tulis dah. Kamu pun tulislah, tambah bukan. Okey, lepas tu 82 kg bersamaan dengan 8,200 gram. Kamu nak buat penafian dia akan jadi macam mana kelas?
82 kg. 82 kg tidak bersamaan 8,200 gram. Betul. Okey, kamu just tambah tidak atau bukan. Dia boleh dua-dua. Kamu nak letak bukan, kamu tengoklah ayat dia lebih sesuai dengan perkataan tidak atau bukan. Okey, tapi dua ayat ni je. Dia sama ada tidak atau bukan. Tapi nak guna yang mana satu? Kamu ikutlah ayat dia. Mana yang lagi sesuai? Kalau tidak lagi sesuai, kamu gunalah tidak. Kalau bukan lebih sesuai, kamu gunalah bukan. Tapi dia akan dua-dua ni je lah yang akan betul lah. Jangan kamu tukar contohnya penafian kamu letak jangan ke macam tu. Ya, kamu akan guna tidak ataupun bukan sahaja. Cikgu rasa kamu okey yang ni. Okey, kita tengok muka surat yang seterusnya. Muka surat sebelah. Muka surat apa ini? Muka surat 18 tak salah cikgu. Tadi tu muka surat 17. 18. Okey. Okey, yang ni dia kata, gabungkan pernyataan P dan Q dengan menggunakan perkataan yang diberi dalam kurungan untuk membentuk pernyataan majmuk. Contohnya dia bagi kita perkataan atau. Okey, dia bagi kita perkataan atau. Jadi dia bagi pernyataan pertama, pernyataan yang kedua. Dia suruh kita gabungkan je. Tengok dia buat. 2 tambah 3 sama dengan 5 atau gabungkan ini P kita, ini Q. Dia minta apa? Dia minta atau. Gabungkan saja. Okey? Okey, yang ni pun sama. Dia suruh kita gabungkan dan. Kamu pun ambil ayat ni, ambil ayat dan lepas tu kamu pun tulis ayat ni. Itu sahaja. Okey? Lepas tu ni pula dia suruh kita gabung dengan perkataan atau. Kamu pun ambil ayat ni, lepas tu kamu pun tulis atau, lepas tu kamu ambil ayat ni. Sambungkan saja. Macam contoh yang ni. Boleh tak kelas yang ni? Boleh. Boleh ya? Cikgu harap kamu jelas. Yang ni kamu gabung je. Kamu ambil ayat yang pertama, tambah yang diminta apa? Dan. Kamu pun ambil dan, kamu tulis ayat yang kedua. Okey? Okay, cikgu rasa yang ni tak ada masalah. Kamu boleh. Okay, kita tengok yang ni. Dia kata tentukan nilai kebenaran setiap pernyataan majmuk berikut. Ni yang kita belajar tadi. Okey, tadi cikgu cakap apa? Cikgu kata kalau dan salah satu palsu terus palsu. Okey, kalau atau salah satu benar terus benar. Okey. Okey, jom kita tengok. Dia bagi contoh. Dia kata 12 tolak 2 sama dengan 10. Okey, ini benar. 12 tolak 2 sama dengan 10. Okey, benar. Dan dia kata punca kuasa 3 64 punca kuasa 3 sama dengan 8. Kita tekan kalkulator. Kamu tahu tak nak tekan kalkulator untuk punca kuasa 3 macam mana? Kamu tahu tak? Kamu tahu tak nak tekan punca kuasa 3 ni? Tengok dia punca kuasa 3. Tahu. Okey. Okey, bila kita tekan punca kuasa 3 untuk 64 punca kuasa 3 kita dapat 4. Tapi dia kata 8. Salah ni. Kita pun letak salah. Palsu. Okey, dia guna dan. Ni benar, ni palsu. Cikgu cakap apa? Cikgu cakap salah satu palsu terus palsu untuk dan. Ni dah ada palsu. Sebab itulah dia jadi palsu. Okey? Okey, seterusnya dia kata apa ni? Dia kata 2, 4, 6 adalah unsur bagi X ialah nombor genap. Dia kata nombor ni adalah unsur. Maknanya dia nak kata kat sini 2, 4, 6 ni nombor genap ke tak? Macam tu. Sebab dia cakap adalah unsur. Ni bukan unsur. Ini adalah subset. Subset tu maknanya ini ada dalam yang ni. Macam ni cikgu cakap. Dia nak kata kita macam ni. 4, 5, 6 ni adalah subset. Maknanya dia ada dalam kategori nombor genap. Macam tu maksud dia. Ada dalam kategori nombor genap. Subset. Tu nanti kamu akan belajar dalam bab 4. Apa itu subset semua.
Tapi cikgu rasa kamu dah pernah belajar pasal ni. Jadi dia nak kata 2, 4, 6 ni adalah nombor genap. Ada dalam kumpulan nombor genap. Benar ke palsu kelas? 2, 4, 6 ni nombor genap tak? Genap. 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 Jadi okey. Jadi ini adalah benar. Kita tahu dia benar. Lepas tu dia kata 2 ni adalah bukan unsur dalam set 3 dan 5. Yang ni pula maksud dia nak cakap 2 ni tak ada dalam 3 dengan 5 ni. Tak ada dalam kumpulan 3 dengan 5 ni. Okey, 3, 5 ni ada nombor 2 tak kelas? Ada tak nombor 2? Ni nombor 3, ni nombor 5. Ada tak nombor 2? Ada tak nombor 2 kat sini? Tak ada. Tak ada, sebab itulah dia palsu. Dia benar sebab dia cakap 2 ni, dia kata 2 ni tak ada dalam ni. Betul lah. 2 ni tak ada dalam ni sebab yang ada 3 dengan 5 je. Sebab itulah dia benar. Tengok dia buat ni. Tak ada maksudnya. Tak ada. Okey? Tak ada dalam ni. Benar tak? Benar. Sebab memang 2 tak ada pun sebab dalam ni ada 3 dengan 5 je. Sebab dia tu dia benar. Jadi ni benar. Sini pun akan jadi benar. Kalau dia dah sama, kita follow je. Kalau dia berbeza je, kita akan tengok balik. Okey? Okey, ni benar. Okey, dia kata 2x tambah 9x sama dengan 11. Dan 8 mn tolak 9 mn sama dengan negatif 1 mn. Panjang ni. Okey, kita cuba. Okey, 2x tambah 9x dapat 11x tak? Kamu pun tekan. 2 tambah 9 dapat 11. Okey, ini betul. Ini benar. Sebab ni x tambah ada x. So kita tengok je lah dia punya nombor. 2 tambah 9 dapat 11. Ambil je x je. Okey, ni benar. Lepas tu dia kata 8 mn tolak 9 mn dapat negatif 1. Kita pun ambil 8 tolak 9. Dapat negatif 1. Benar. Okey. Okey, dua-dua benar. Jadi benar kat sini. Benar. Okey. Lepas tu dia kata negatif 2/5 lebih besar daripada negatif 2/3. Macam mana kamu nak tahu? Kamu tekan kalkulator. Negatif 2/5 ni dapat berapa? Dapat berapa kelas? Negatif 2/5 ni. Negatif 2/5. Cuba kamu tekan. Lepas tu kamu tukar dia dalam bentuk perpuluhan. Boleh tak kelas? Kamu tahu tak nak tukar macam mana? Bila kamu dah tekan, dia akan dapat macam ni kan? Mana dapat macam ni. Lepas tu kamu tekan. Kamu tekan yang ni. Tekan yang ni. Tekan yang ni. Bila kamu tekan yang ni, tengok cikgu tekan. Dia jadi nombor perpuluhan. Tadi kita tekan dapat macam ni. Kamu tekan ni, dia jadi nombor perpuluhan. Boleh tak kelas? Boleh tak? Boleh. Boleh, kamu akan dapat negatif 0.4, betul tak? Negatif 0.4. Lepas tu kamu pun tekan negatif 2/3. Negatif 2/3 dapat negatif 0.6. Negatif 0.4 lebih besar, dia cakap lebih besar daripada negatif 0.6. Benar ke palsu kelas? Benar ke palsu yang ni? Negatif 0.4, dia kata negatif 0.4 lebih besar daripada negatif 0.6. Benar ke palsu? Palsu. Palsu. Kalau nombor negatif, dia ada negatif. Kalau nombor negatif macam ni tau. Cikgu bagi contoh. Sekejap, cikgu tulis atas sikit. Okey, ini kosong. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Kalau nombor kita yang betul, nombor positif 1, 2, 3. Okey, kalau nombor negatif, kita macam ni. Dia macam ni. Ini makin besar. Makin besar, makin besar. Okey, kalau nombor negatif, nombor yang lagi kecil dia akan jadi lebih besar. Sebabnya, kamu tengok
negatif 2 lebih besar daripada negatif 3. Sebab negatif 2 lagi dekat dengan sifar. Sebab dia macam membesar ke sini tau. Macam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, nombor 1 sini, nombor sifar sini. Sifar lebih kecil daripada nombor 1. Okey, negatif 1 kat sebelah sini. Negatif 1 lebih besar ke pada sifar? Negatif 1 dengan sifar mana lagi besar kelas? Ha. Sifar. Jadi kamu nampak tak kat sini kenapa negatif 1 lebih besar daripada negatif 2. Negatif 2 lebih besar daripada negatif 3. Jadi bila negatif sifar 0.4 adalah lebih besar daripada negatif sifar 0.6. Sebab nombor negatif dia jadi terbalik. Yang lagi besar lagi kecil. Tengok ni, negatif 3 lagi kecil daripada negatif 1. Sebab dia ke belakang. Sebab itulah negatif sifar 0.6 ni lebih kecil daripada negatif sifar 0.4. Sebab itulah dia betul. Jelas tak kelas yang ni? Jelas. Jelas ya? Kalau kamu tak jelas bagi tahu tau. Cikgu harap kamu okey. Ni sebab nombor negatif dia terbalik. Lagi besar dia lagi kecil. Sebab dia nombor negatif. Contoh macam ni, negatif 3 lebih kecil daripada negatif 1 sebab dia ke belakang. Tengok dia lagi jauh daripada sifar. Sifar lagi besar daripada dia. Kalau dia lagi jauh, maknanya dia lagi kecil. Cikgu harap kamu okey yang tu. Kemudian dia suruh kita cek apa ni? Dia kata 3 kuasa 2. 3 kuasa 2 berapa kelas? Tekan kalkulator. 3 kuasa 2 dapat berapa kelas? Tekan. Boleh tak kelas? 3 kuasa 2 dapat 9. Bagus. Tekan 9 sini. Lepas tu 2 kuasa 3. 2 kuasa 3 kita dapat 8. 8. Lepas tu dia kata kat sini, dia kata 9 lebih kecil daripada 8. Kalau simbol macam ni, maknanya ini lebih besar. Ini lebih kecil daripada sini. Okey? Kalau simbol dia macam ni, maknanya ni, ini lebih besar. Sini lebih besar. Kamu nak ingat, senang nak ingat macam ni lah. Yang mana belah sini, ni maknanya lebih besar. Lebih macam ni, ini lebih besar. Okey? Okey, jadi kat sini dia kata 9 lebih kecil daripada 8. Benar ke palsu kelas? Dia kata 9 lebih kecil daripada 8. Betul ke ni? Palsu. Jadi ini palsu. Ini betul. Tadi kita tengok. Sebab negatif sifar 0.4 lebih besar daripada negatif sifar 0.6. Jadi ini benar, ini palsu. Alamak, ada dua ni. Ada dua ni benar palsu. Jadi kita tengok dia atau. Tadi cikgu cakap apa? Kalau atau salah satu benar terus benar. Okay, jadi ini benar ke palsu kelas? Ini ada benar, ini ada palsu. Tapi cikgu cakap kalau atau salah satu benar terus benar. Ni dah ada benar ni. Benar ke palsu kelas yang ni? Benar. Benar, bagus. Kamu jelas tak kenapa dia jadi benar? Jelas tak kelas kenapa dia jadi benar? Tengok ni, dia atau. Tapi yang ni benar, ini betul, ini palsu. Tapi cikgu cakap kalau atau salah satu benar terus benar. Disebabkan pernyataan pertama kita benar, sebab itulah dia jadi benar. Okey? Okey, contohnya yang lain. Dia kata 8 ialah faktor bagi 2. Dan 4. Macam ni kita nak cek kalau faktor ni maknanya 8 ialah faktor bagi. Maknanya sekejap ya, cikgu ingat balik. 2 ni faktor bagi. Mana madam cikgu? Sekejap. Cikgu padam. Okey, faktor ni maknanya dia boleh bahagi. Contohnya, sekejap ya. Dia kata 8 ialah faktor bagi 4. Okey, kita tengok balik faktornya apa. Cikgu pernah ajar itu. Sekejap tengok balik slide. Tengok, mana ya slide kamu minggu yang keempat. Kau ada tunjuk hari tu. Apa itu faktor? Tengok balik.
Cak ya. Okay, kita tengok balik. Hari tu cikgu ada bagi tahulah faktor ni apa. Minggu lepas cikgu ada bagi tahu. Kita tengok balik apa itu faktor. Tengok ni. Minggu lepas kita belajar faktor bagi 8. Macam mana kita nak tahu faktor bagi 8? Nombor yang boleh bagikan dengan dia. Tengok 8 bagi 1, 8 bagi 2. Boleh bagi secara tepat. 8 bagi 1 dapat 8. 1 ni adalah faktor bagi 8 sebab dia boleh bahagi dengan tepat. 8 bagi 2 dapat 4. Okey, 2 adalah faktor bagi 8. Okey, 8 bagi 3. 8 bagi 3 dapat perpuluhan. 2.66667. 3 bukan faktor bagi 8. Macam tu ya. Faktor bagi 8 adalah 1, 2, 4 dan 8. Faktor bagi. Okey, jom kita tengok balik faktor bagi 8. Sekejap. Mana dah? Okey, faktor bagi 8. Ya, comotnya. Cikgu padam sikit. Cikgu padam. Mana ada. Jadi dia kata faktor bagi 2 dan 4. 8 adalah faktor bagi 2 dan 4. Maksudnya 2 bahagi 8 dapat perpuluhan ke tak kelas? 2 bahagi 8 dapat berapa? Tekan kalkulator. 2 bahagi 8 dapat berapa? Masuk kat sini faktor maknanya 8 ni. Kalau 2 bahagi 8. Mana dah pencikgu? 0.25. 0.25 je. 8. 2 bahagi 8 dapat 0.25 ya. Cikgu tak tekan. Okey, bila dapat macam ni, dia nombor perpuluhan. Maknanya 8 ni bukan faktor. Sebab kalau faktor dia kena bahagi tepat. Macam cikgu tunjuk contoh tadi, 8 bahagi 1 dapat 8. Tepat kan? Tak ada perpuluhan. Maknanya 1 ni faktor dia. Okey, 2 bahagi 8 dapat perpuluhan. Maknanya 8 ni bukan faktor bagi 2. Jadi salah satu pernyataan kita akan salah. Dia pernyataan tu akan jadi macam ni. 8 ialah... Sekejap cikgu asingkan ya. Kamu nanti pening. Sekejap cikgu asingkan. Mana dah? Ya. Okey, cikgu asingkan. Sebab dia guna perkataan apa ni? Dan. Jadi dia ialah faktor yang pertama. 8 ialah faktor bagi 2. Okey, ini dah palsu. Kita cek tadi. Okey, 8 ialah faktor bagi 4. Okey, kelas tekan 4 bahagi 8 dapat berapa kelas? 4 bahagi 8. 4 bahagi 8. Dapat berapa? Ha, 4 bahagi 8 dapat berapa? Tekan kalkulator. 4 bahagi 8. Atau 4 per 8. Sama je. Dapat berapa kelas? 0.5. 0.5. Perpuluhan. Sebab ke perpuluhan maknanya bukan faktor. Jadi ni pun palsu. Sebabkan ini palsu, automatik dia jadi palsu. Okey, jelas tak kelas yang ni? Ada tak apa-apa nak tanya? Jelas tak? Jelas tak kenapa? Jelas. Okey, itu sahaja kelas yang kita nak belajar hari ni. Kita belajar apa? Kita dah buat dah aktiviti pengukuhan. Okey, kamu dah dapat dah semua. Okey, hari ni kita belajar pasal apa? Kita belajar macam mana nak nafikan suatu pernyataan. Kalau penafian macam cikgu cakap tadi, tambah tidak atau bukan je. Dua perkataan tu, tidak dan bukan. Kamu tambah je dalam pernyataan yang dibagi tu. Kemudian kita tengok pernyataan kebenaran sesuatu pernyataan majmuk. Bila guna dan, salah satu palsu terus palsu. Bila dia pernyataan majmuk tu guna atau, salah satu benar terus benar. Macam tu je. Okey? Itu saja kelas yang kita belajar hari ni. Nanti cikgu akan bagi Google Form. Kamu isi kehadiran ya. Nanti cikgu akan bagi kerja rumah. Cikgu nak kamu buat kerja rumah yang ada dalam buku teks. Tadi yang dalam modul kita dah buat sama-sama. Cikgu harap kamu faham. Jadi kamu buat kerja rumah ni ya. Nanti cikgu akan bagi slide ni dalam grup. Muka surat 63. 63. Mana muka surat 63? Kendiri. Praktis kendiri 3.1C. Okey? Okey, itu saja kelas yang cikgu nak ajar hari ni. Ada apa-apa nak tanya tak kelas?
Ada apa-apa soalan? Cikgu, homework yang mana? Homework ini buku teks. Buku teks muka surat 63. Kamu buka buku teks muka surat 63. Cikgu tak nak kamu buat semualah. Sekejap cikgu tengok. Kamu nak buat nombor 1 tu kamu buat ABC. Nombor 2 tu tak payahlah buat semua. Buat yang mana je kejap. Nombor 2 ni kamu buat ABC jugalah. Nombor 2 ni kamu buat ABC je. Tak payah buat semua. Buat ABC saja. Nombor 1 buat ABC. Nombor 2 pun buat ABC. Dapat tak kelas? Cikgu edit sikit sini. Soalan. Dapat. Okey, soalan ABC je ya. Nombor 1 ABC. Nombor 2 ABC. Tak payah buat banyak. Kita dah buat dah modul. Siapa yang tak buat modul, tak masuk kelas, buat sendiri modul tu. Cikgu nak suruh dia orang buat juga. Itu saja kelas hari ni. Terima kasih sebab masuk kelas saya. Ada apa-apa soalan tak kelas? Tak ada. Tak ada, nanti isi kehadirannya. Nanti cikgu bagi dalam grup. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih sebab masuk kelas saya.